Okay. Saya cubalah. Okay, so kita lihat pada soalan pertama, given P is equal to from open negative infinity to 7 open, and Q is equal to close close negative 3 to 4 open, 4 close, and R is equal to from 2 open to infinity open. Okay, represent P, Q, and R on a line number. Okay, so ada arahan yang pertama. Hence, find the solution set for P union Q, Q intercept R, and P intercept R prime. Okay, mudah aja. Okay, so ada dua soalan dekat sini ataupun dua instruction lah. So, kita highlight kan. Yang pertama dia minta kita represent P, Q dan R tu dalam bentuk garis nombor. Okay, itu yang pertama. Dia kata selepas kita dah represent P, Q dan R dalam bentuk garis nombor, hence dia nak kita cari solution untuk solution set. Okay, sorry. Solution set bermaksud tak payah buat bentuk interval form. So bagi jawapan kita dalam bentuk solution set saja. Apa yang pertama? P union Q, Q intercept R dan P intercept R prime. Okay. So seeloknya kita buat ni lah. Garis nombor dahulu. Okay. So alamak. So salah garis pula. Sekejap guys. Okay. Okay, saya buat satu garis. Okay, so kita masukkan PQR dalam satu gambar raja pun boleh, tak nak satu gambar raja pun boleh. Okay. Tapi dia kata represent PQ and R on a... Okay, sorry. Dia kata PQ and R mesti dalam satu gambar raja yang sama, on a line number. Okay. So, yang pertama kita akan buat P dahulu. Okay, so from negative infinity to 7. So kita ada 7, kat mana 7 tu? Kat sini 7. So dia open daripada negative infinity. So dia ke kiri lah. So bila menuju ke infinity, kita wakilkan dengan arrow, gambar raja arrow. Okay, itu yang pertama. So ke kiri kenapa? Sebab dia menuju ke negative infinity. Yang kedua adalah di antara negative 3, 4. Negative 3 ke 4 close. Okay. So 4 mungkin dekat sini. Negative 3 mungkin dekat sini. Okay, so dia kedua-duanya adalah close. So saya buat full dot. And then saya connectkan saja. Sorry tak tegak pakai pembaris je. Okay. Okay, boleh sikit. Okay, so itu untuk Q. Okay, lupa nak label tadi. Yang pertama tadi adalah P. So ni Q. Okay, and then yang ketiga adalah R. R adalah 2 ke infinity. So kat mana 2? So 2 mestilah di antara negatif 3 dan 4. So 2 mungkin kat sini. Okay, kita tak payah ikut skala yang betul. Kita just susun mengikut urutan yang betul saja. Okay, so 2 open. So maksud open. Okay, and then dia akan menuju ke infinity. Okay. Positive infinity bermaksud dia ke kanan lah. Okay, so saya dah selesai lukiskan gambar raja. Okay, so soalan pertama settle. Represent. Soalan yang seterusnya, dia minta untuk kita cari P union Q, Q intercept R dan juga P intercept R prime. Okay, so P union Q. So kita tengok P dan Q P dan Q kita. P dan Q yang mana? Line yang berwarna purple dan juga line yang berwarna apa nama tu? Hijau Hijau. Okay, lupa nak label tadi ni. Yang ni R. Okay. Yang hijau tadi Q kan? Warna hijau. Q. Okey. Cantik sikit. Okey.
So sekarang ni soalan yang pertama saya nak cari iaitu P, Allah, tak nampak pula tulisan ni. P union Q. Sorry. Okay. So P union Q, so kita dapat lihat union ni adalah kesatuan, kita ambil semua kan. Kita ambil semua daripada mana? Daripada negative infinity, iaitu line yang berwarna purple, dan juga termasuk line yang berwarna hijau. So termasuk daripada negative infinity sampai 7. So macam mana nak tulis jawapan dia? Since dia minta dalam bentuk solution set. Okay, so solution set dia bersamaan dengan, okay, kita buat curly bracket. So kita punya value of ni adalah range dia adalah daripada negative infinity sampailah 7. So bermaksud 7 tu termasuk ke tak? 7 tak termasuk. So x less than 7. So simple as that. So mesti ada yang tertanya, macam mana dengan negative 3, 4 tu sir? Okay, actually negative 3, 4 tu, line yang berwarna hijau tu dah termasuk di dalam P. Dia dah termasuk dalam ni dah. So kita just ambil less than 7. Okay, itu jawapan untuk yang pertama. Okay. Sir. Ya. Boleh terangkan balik tak macam mana dapat X lebih kecil daripada 7? Okey. Kawasan yang kita nak, kesatuan ni kan antara purple dengan hijau, betul? So bermaksud kalau saya lorek, siapa tadi yang tanya ni? Nabil eh? Kawasan yang saya lorek ni, semua ni betul tak? Daripada negative infinity sampailah ke P tu. Sebab dia union, faham tak? Union ataupun kesatuan. So dia semua. Okey, so bila semua tu dah kita ambil. Daripada negative infinity sampailah ke 7. Memandangkan dia minta jawapan dalam bentuk solution set. So jawapannya hanyalah x less than 7. Negative infinity x less than 7 ni bermaksudnya apa? Negative 6, 6, 5 sampailah negative infinity. X lebih kecil daripada 7. Samalah. Sama maksudnya dengan ataupun dalam bentuk interval form ni sini. Negative infinity sampai 7 open. Ini dalam interval form, tapi soalan tak nak interval form. Soalan nak solution iaitu x lebih kecil daripada 7 saja. So inilah jawapan dia. Ni yang warna orange, bukan yang warna purple. Purple tu dalam bentuk interval form. Okey. So itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat Q intersect R. So dia nak line Q bersilang dengan line R. Betul tak? Okey. Okey. Dia kata line Q bersilang dengan R. So kita tengok. So kita ada 3 line. Saya buat pembahagi ni. So ni yang bertindih. Inilah kawasan yang bertindih di antara Q dengan R. R adalah garisan yang berwarna pink dan Q adalah garisan yang berwarna hijau. So yang bertindih yang saya buat garis dot-dot tu kan. So kawasan yang bertindih tu kat mana? Ini saja. Okay. Itu saja kawasan bertindih. Okay. So macam mana nak tulis ni? Okay. Dekat atas, dekat R tu 2 termasuk tak? Open kan? So 2 tak. So bermaksud kita tak ambil 2. So bermaksud tak ada sama dengan. Okay. Dekat atas ni 4 termasuk tak? Masuk. Sebab pada garisan berwarna pink ada 4 dan garisan berwarna hijau pun ada 4. Okay, so bermaksud 4 ada sama dengan. Okay. Macam mana nak tulis jawapan dia? Okay. So solution set dia bersamaan dengan kita buat curly bracket. So x berada di antara 2 dengan 4. Okay, 2 dan juga 4. Okay. Yang pertama tadi kita dah decide bahawa yang ni tak termasuk, yang ni termasuk. So bermaksud dia kita tak ambil lah, tak ada sama dengan. Sebab intersection mesti dua-dua ada. So bermaksud kat sini lebih besar sahaja, tak ada sama dengan. Untuk yang kat sini dia adalah lebih kecil sama dengan. Sebab 4 ada di atas dan di bawah. So 4 tu termasuk. Okay, ini jawapan untuk Q intersect R. Boleh tak guys? Boleh. Okay. So yang seterusnya kita lihat untuk P intersect R prime. P intersect R prime. R prime ni apa maksudnya guys?
R complement. Complement ni maksudnya macam mana? Selain R. Selain R. Okey. So P intersect selain R. Bermaksud kalau R adalah 2 ke infinity, 2 tak termasuk, sampailah infinity open. Bermaksud kalau R, apa dia? Sorry, R prime apa dia? Complement dia. Faham tak? Kurang daripada 2 kan? Okey, sekejap saya lukis satu yang lain supaya kamu nampak sikit. Okey, saya buat satu garis Negatif lagi. infinity 2. Okey, negative infinity 2. Negative infinity tu open kan? 2 tu open ke close? Open. Ya ke? Okey, Open. sekejap saya lukis Saya lukis. Yang pertama okey. Garis yang berwarna hijau saya buat ni mewakili apa? Ini mewakili R, betul? Iaitu 2 open ke infinity open, betul tak? Bermaksud R dia tak nak 2. 2 tak termasuk. Sampailah infinity open. So kalau complement dia bermaksud 2 tu ambil ke tak? Tak. Ambil. Tak. Tak. Kenapa tak ambil pula? Okey, dengar betul. R kata, ni tengok R yang garis warna hijau ni, saya buat full dot ke empty dot? Okey. Empty. So kalau empty dot, 2 tu include ataupun tak? Empty. Tak. Tak. Okey. Tak. Bermaksud R dia tak nak 2. Kalau gitu complement of R ataupun selain daripada R, 2 termasuk tak? Termasuk. Masuk. So bermaksud complement R ni biasanya dia adalah opposite kepada R tu. So bermaksud kat sini saya akan buat full dot. Kalau R dia menuju ke positive infinity, kalau selain R dia menuju ke mana? Negative infinity. Okey, so dia akan menuju ke negative infinity. So ini adalah R prime. Faham tak? Faham. Okay. Dia berlawan dah rasa. Sebab dia complement. Dia selain daripada R. Kalau R tadi tak ambil 2, so bermaksud selain R ambil 2, tetapi dia menuju ke negative infinity. Okey. So saya baru tunjukkan macam mana nak dapatkan R prime. Kita nak cari apa? P intersect R prime. So P intersect R prime. P kita tadi apa? P kita adalah daripada negative infinity ke 7, betul? Okey, saya tambah satu line lagi. Warna oren. Ada 7. So dia adalah open dia open. So saya buat garis ke negative infinity. Okey. So ini adalah kita punya P. Okey. So awak dah boleh abaikan garisan hijau ni. Garisan hijau ni R. Kita nak cari apa? Kawasan yang bertindih di antara P dan juga R prime. So mana kawasan yang bertindih? 2 hingga infinity. 2 hingga negatif 2 hingga infinity. negatif infinity. Semua ni betul tak? Ya. So bermaksud, okey dekat situ, jawapan kita yang bertindih ni daripada negatif infinity sampai 2. Betul? 2 ni termasuk ke tak guys? Masuk. Dekat bawah ada, dekat atas pun ada. So, bermaksud 2 akan termasuk. So kita bagi jawapan dalam bentuk solution set. Okey. So kita punya kawasan ni daripada 2 sampai ke negatif infinity. So macam mana cara nak tulis ni? X Lebih kecil daripada X. X lebih kecil sama dengan L2. 2. X lebih kecil sama dengan 2 ni bermaksud lebih kecil sama dengan 2. 1 sampailah ke negatif infinity. Faham tak? Faham. Okey. Faham. Ini untuk soalan yang ke-3. Boleh tak guys? So kalau set notation ni infinity tak payah tulis. Memang tak pernah akan ada wujudnya penulisan infinity di dalam solution set. Sebab infinity ataupun negative infinity
hanya diwakilkan dalam bentuk interval notation ataupun interval form yang ada open bracket, close bracket tu je. Boleh? Okay. Okay. Boleh ke guys? Okey, ada soalan nak tanya? Kamu ada nak boleh tanya soalan dekat tepi tu Boleh type ask a question. Awak nampak tak ada macam bintang, ada segitiga, ada circle, ada apa nama? Square kat bawah tu. Activities tu. Kat situ kamu boleh letak soalan lah kalau kamu nak tanya. Boleh ke? Boleh. Okey. So kita kembali. Okey, boleh ke saya teruskan guys? Boleh. Okey, kita lihat pada soalan yang kedua. So saya harap awak dapat kefahaman lah. Okey. Okay, given set P plus Q set 3 is equal to 5 over 2 plus set 3, where P and Q are integers. Okay, kata P and Q adalah integers. Find the values of P and Q without using calculator. So dia nak kita cari P dan Q tanpa menggunakan calculator. Okay, macam mana? Okay, so sekarang ni awak tengok pada kita punya given equation. Kita ada dua side. Satu left hand side, satu lagi right hand side. Left hand side adalah kawasan di sebelah kiri persamaan. Right hand side adalah kawasan di sebelah kanan persamaan. Okey. So ada dua. So kita nak cari yang nilai PQ. PQ ni dekat mana guys? Sebelah mana? Di sebelah kiri. Di sebelah kiri, betul? Okey. PQ berada di sebelah kiri. Bermaksud kita boleh menggunakan maklumat di sebelah kanan. So kita boleh menggunakan right hand side untuk dapatkan left hand side. Okay, so bermaksud saya takkan kacau left hand side tu. Saya akan usik right hand side. Saya akan pilih right hand side ataupun persamaan yang berada di sebelah kanan. Okay, so kita lihat persamaan di sebelah kanan iaitu 5 over 2 plus 3, kan? Okey, so kita dah belajar set. Bila kita belajar set, kita ada satu subtopik yang dinamakan rationalize. Kalau kamu ingat, boleh tengok balik topik pengetahuan. Rationalize ni apa? Apa tujuan rationalize? Kita tak nak ada set pada set kat mana? Kita tak boleh ada set pada denominator. Okey. Okay, so semua orang kena tahu, semua orang wajib tahu bahawa tujuan kita buat rationalize iaitu darab conjugate ataupun darabkan dengan dirinya sendiri untuk apa? Untuk kita buang set pada denominator. Okey, itu tujuan rationalize. Tak nak ada set pada penyebut. Okey, so sekarang kita darabkan. Dalam kes ni darab dengan diri sendiri ke darab dengan conjugate? Conjugate. Okay, macam mana nak tahu conjugate ataupun multiply by itself? Darabkan dengan dirinya sendiri. Simbol tolak. Dia kalau multiply by itself, dia single je, single term. Dia tak ada tambah dua ni. Dia ada set tiga je. Dia ada set je. Tapi kalau conjugate ni biasanya dia ada dua term. Dekat penyebut tu dia ada dua term. Ada dua, ada set tiga. Faham tak? So kalau ada dua term ni bermaksud darab conjugate. Tu je cara nak bezakan multiply by itself ataupun darab conjugate. So dalam kes ni dia ada dua term, dia ada dua dan dia ada set tiga. Bermaksud kita kena darab conjugate dia. Apa conjugate dia guys? Dua tolak set tiga. Okay. So conjugate ni mudah je. Kita nak terbitkan conjugate, kita hanya ubah operasi di tengah-tengah ni. So kalau operasi kat tengah-tengah tu tambah, bermaksud kita ubah jadi tolak. Boleh? So darabkan dengan conjugate dia iaitu 2 tolak set 3 bahagi 2 tolak set 3. Okey. Atas bawah mesti sama. Okey. Yang berwarna purple tu itu adalah conjugate. Ini kita namakan sebagai conjugate. Okey. So kita boleh darabkan apa? Antara apa?
numerator dengan numerator dan denominator dengan denominator. So 5 darabkan dengan 2 tolak set 3. Okay, 5 darabkan dengan 2 tolak set 3. So numerator dengan numerator, denominator darabkan dengan denominator. So kalau kita darabkan kat belah atas tu kita akan dapat apa guys? 5 darab 2 tolak set 3. 10 tolak 10 tolak 5 set 3. Okey. So itu bahagian numerator. So kalau bahagian denominator, okey, bahagian denominator ni senang saja guys. Ketua dia awak boleh guna konsep ni A kuasa 2 tolak B kuasa 2 bersamaan dengan A tambah B A tolak B. Okay, so sekarang ni awak nampak kat sini A, kat sini B. Ni A tambah B. Yang ni A tolak B, betul tak? Betul. Okey, so bermaksud kalau kat bawah tu adalah A tambah B, A tolak B yang didarabkan, bermaksud kat bawah ni kita boleh buat apa? Kita boleh jadikan dia 2 kuasa 2 tolakkan dengan set 3. 3 kuasa 2. Okay, so kita just simplify dia jadi macam ni. 2 kuasa 2 tolakkan dengan set 3 yang dikuasa 2 kan. So mudah tu je. Tak payah pun nak expand panjang. Kita gunakan konsep tadi. Boleh tak? Okay, so selesaikan yang kat numerator tak boleh selesai kot. 10 tolak 5 set 3. Yang kat bawah ni kita boleh selesaikan. So kita akan dapat 4 tolak 3. Okay, so kita akan dapat jawapan dia apa? 10 tolak 5 set 3 per 1. So 1 tu tak payah tulis pun tak apa. Bagi dengan diri apa-apa nombor bagikan dengan 1 akan dapat dirinya sendiri. So dapat 10 tolak 5 set 3 semula. Okay, tapi ini bukan jawapan akhir. Soalan kita nak apa? Soalan kita nak P dan Q. Yang mana P dan Q tu berada di sebelah mana? Di sebelah kiri equation. Kiri. Okay, saya dah ubah right hand side jadi bentuk ni, bentuk yang kita dah buat ni, betul tak? Yang tak ada set pada denominator, iaitu 10 tolak 5 set 3. So sekarang ni apa yang saya perlu buat? Saya hanya perlu samakan left hand side saya samakan dengan right hand side. So left hand side tadi iaitu square root ataupun set, bukan square root, set P plus Q set 3 bersamaan dengan apa right hand side kita yang dah modify tadi, yang kita dah simplify tak ada set pada denominator? 10 tolak 5 set 3. 10 tolak 5 set 3. Okey, adakah kita boleh terus compare untuk dapatkan P dengan Q? Tak. Okey, kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh guys? Kenapa tak boleh Nivia? Sebab masih ada punca kuasa kat atas. Sebab kalau anak-anak pelajar tengok betul-betul dekat sebelah kiri equation tu masih ada set. Tetapi di sebelah kanan tak ada set. So kita tak boleh terus nak compare. Sebab dia masih tak sama. Walaupun kita nampak bentuk tu dah lebih kurang kan. Okey. So bermaksud kita kena hilangkan apa dulu? Kita kena hilangkan set terlebih dahulu. Okey. So nak hilangkan set kita kena kuasa 2 kan kedua-dua belah. Squaring both side. So di sebelah kiri ni bila saya squaring kan dia akan jadi apa? P tambah Q set 3. Dia akan hilang terus bumbung set tu sebab dia berada satu bumbung yang sama. Tak perlu nak expand panjang, betul? So kita just hilangkan set dia. Faham? Boleh ke? Lama-lama. Boleh? Boleh. Okay, thank you guys. Okay, so saya dah hilangkan set dia. Okay, yang kat sebelah kanan ni yang kita kena apa? Kena expand. Kembangkan. Kena expand panjang. Ni kena expand panjang ni. 10 tolak 5 set 3 darabkan dengan 10 tolak 5 set 3. Sebab dia darabkan diri dia sendiri kan. So 10 darab 10 dapat apa? 100. 10 darab 5 set 3 dapat apa? 50 set 3 plus 3. Negatif lah, jangan lupa Negatif 50 set 3.
Okey. Negatif 5 set 3 darab 10. Negatif 50 set Negatif 3. 50 set 3. Negatif 50 set 3. Okey. Negatif 5 set 3 darab negatif 5 set 3 akan jadi positif Positif 25 Darab 3. darab 3. Okey. Ingat, 5 darab 5 25, set 3 darab set 3 akan dapat 3. Okey. So kita simplifykan yang mana boleh. Kat depan ni, yang kat sebelah kiri ni kita salin je. P tambah Q set 3. P tambah Q set 3. So yang mana boleh selesaikan, 100 tambah 75. Apa? 175. 175. Negatif 50 set 3 tolak 50 set 3 dapat apa? 100 set 3. Negatif 100 set 3. Negatif 100. 100 set 3. Okey. Okey, sekarang ni bentuk dah sama tak guys? Kiri dan kanan. Sama. Sama. Okey. Tengok kat sini nombor constant, kat sini pun constant. Kat sini ada Q set 3, kat sini pun ada constant dan juga set 3. So bermaksud kita just compare. So bila kita compare pada kiri dan kanan equation, bermaksud P bersamaan dengan apa? 175. 75. So bermaksud P bersamaan dengan 175. Manakala Q bersamaan dengan apa? Negatif Negatif 100. 100. Negatif 100. So this is our final answer. Boleh tak? Okay. Boleh ke guys? Boleh ikut lagi? Boleh. Macam tak boleh. Okey. Boleh sir. Okey, kalau boleh kita tengok. Yang seterusnya. Show that. Okey, soalan log pula. Okey. Okey. Ada siapa-siapa boleh cuba? Macam mana kita nak solvekan soalan macam ni? 1 per log P Q base P, betul? Tambah 1 per log PQ base Q. Okey, okey. Patutnya soalan ni macam ni, tapi saya dah gabungkan daripada awal tadi. Okey. Betul ke? Betul ke yang ni awak cakap tadi? Betul kan Nivia? Ya sir. Okey. So Lepas saya tu salah. dari sini baru kembangkan. Okey, saya salah salin soalan ni. So tadi kita dah ubah jadi base yang sama kan, betul tak? Dekat sebelah kiri tu, betul? Betul. Okey. So bila saya ubah base yang sama, dia akan jadi apa tadi? Log P PQ over log PQ. Okey. So yang dekat sebelah ni, guys, yang kat sebelah ni saya kena rearrange dahulu. Bahagi yang ni saya akan ubah jadi darab. So dia akan jadi terbalik, betul tak? So kat sini dia akan jadi apa? 1 over log PQ base P tambah log, bila bahagi tukar jadi darab, dia akan terbalik kan? So log Q base P over log PQ base P. Betul tak? Betul. Betul. Okey. Boleh ke? Hello? Boleh sir. Boleh sir. Okey. So kalau boleh, apa langkah yang kita boleh buat lagi? Memandangkan kita punya penyebut dah sama. Sama tak penyebut? Sama. So 1 tambah log Q base P, boleh tak saya gabungkan dia? Dia akan jadi log log apa tadi? Log Q base P. PQ
base P. Okay. So, apa lagi yang kita boleh buat guys untuk kita buktikan dia ni? Separate kan. Okay, separatekan. Separatekan PQ. Okay, yang PQ yang di sebelah mana? Di sebelah bawah. Bawah. Okay. So, yang di sebelah denominator ni, saya akan apply law of log, iaitu darab akan menjadi Tambah. So, log P base P tambah log Q base P. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. Saya sambung pengiraan dekat sebelah sini. Okay. So, saya salin semula untuk numerator iaitu 1 plus log Q base P is over. Okay. Sekarang ni, log PP ni bersama dengan apa? Satu. So, kita boleh ubah dia jadi satu. Okay. Log Q base P. Okay. So, sekarang ni, pada numerator dan denominator dah jadi satu persamaan yang sama. Betul tak? Perasan tak? Betul. So, kalau nombor bahagi dengan dirinya sendiri akan dapat apa? Satu. Betul. So, sama juga dengan konsep ni. Ni satu grup ni adalah benda yang sama, bahagikan dengan benda yang sama. So, dia akan jadi Satu. satu. So, sama tak dengan sebelah kanan tadi? Right hand side. Okay. So, kita dah buktikan dah sama dengan right hand side. So, kita buat sedikit conclusion. Thus, left hand side is equal to right hand side. Show. Okay, boleh tak guys? Boleh. Okay. So, kalau boleh. Boleh. Okay. Untuk dua soalan lagi, boleh tak kamu cuba sendiri? Boleh. Okay, yang ni mudah je ni. Index mudah saja. Okay, satu lagi saya bagi soalan yang berbentuk set. Okay, boleh cuba. Nanti kita akan, saya akan bagi jawapan akhir dia. Boleh tak? Okay, saya sampai Boleh. sini saja. Boleh. Kelas pagi ni. So before that guys, jangan lupa attendance. Okay, saya akan buka di Telegram.